banyak bahasa ikan ni, ikan stres, ikan lemas, sebenarnya dengan ikan lemas. Ikan lemas, ikan pun boleh lemas. Sebab kalau ada makanan yang berminyak macam ada setengah peternak dia akan bagi usus ayam berminyak, dia akan halang lapisan air ni ke atas, jadi oksigen tak banyak masuk dalam air kan. Faham. Di mana ada peternak, di situ bangsu datang. Video ini dibawakan khas oleh Migoto, probiotik ternakan yang paling dipercayai. Assalamualaikum guys, kembali lagi ke Bangku Ladang untuk episod yang ke-15. Alhamdulillah hari ni Abang Su dengan seorang peternak ikan air tawar yang berjaya. Okey. Alhamdulillah. Encik Mazli. Ya, saya. Boleh perkenalkan diri? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Mazli bin Masudi, berasal dari Simpang 5, Sungai Besar, Selangor. Umur 39 tahun. Sebelum ni bekerja di sistem teknologi dekat CMB Bank, Ampung Point, dalam NCR sistem, ATM sistem. Sebelum balik ke kampung dan mula ternak ikan lah. Balik ke kampung tu pada tahun bila tu? Sejak 2016. 2016 balik ke sini? Balik ke sini ternak ikan. Ternak ikan. Okey, sebenarnya ternak ikan ni asalnya ayah dan abah dan mak saya punyalah. Saya ni terus menyambung mewarisi bisnes keluarga lah. So since 2016 ni saya balik kampung, saya nampak perniagaan ni, apa yang mak ayah saya buat ni nampak boleh pergi dengan jauh. Kira balik kampung tu memang ada niat nak teruskan perniagaan ni. Mula-mula balik kampung nampak macam tak berminat lagi. Bukan niat balik tu semata-mata nak beli ikan. Jual ikan ni guna teknologi market terkini lah. Maksudnya saya guna media sosial, guna Facebook, guna TikTok. So saya nampak produk makanan ni memang senang nak dijual. Permintaan tu ada tinggi. Tak ada masalah. Sangat tinggi. Okey, dan saya kembangkanlah kolam-kolam ni daripada 7 ke 14 kolam. Saya tukar daripada kolam-kolam canvas yang lama kepada kolam-kolam baru ni lah. Kolam simen ni lah. Kolam simen, dan saya majukanlah buka kolam canvas, kolam polytank, dan macam-macam lah saya buat untuk majukan kolam ni. Sehinggalah segini. Hinggalah sekarang. So sekarang ada berapa jenis ikan yang Cik Mazli ternak? Ikan yang kami ternak sekarang ada 4 jenis ikan. Ikan yang orang kata ikan yang senang diternak dan senang dipasarkan. Antara ikannya ikan keli, ikan patin, tilapia dan puyuh. So ikan-ikan tu pun dah cukup lah untuk memenuhi permintaan kawasan setempat. Patin pun Cik Mazli ada? Patin pun kita ada. So untuk hasil-hasil ternakan ni biasanya akan dijual dekat area sini ataupun ada area luar ke? Okey, yang dari luar mungkin ambil banyak-banyak. Ambil yang kira borong lah ke atas. Tapi kami jual di kawasan kolam kami ni setiap hari. Akan ada orang ambil 70 hingga 80 kilo. Setiap hari yang dia ambil? Setiap hari. Kita dekat sini dah biasa dengan permintaan yang orang kata tiba-tiba terkejut ni. Kenduri hari Sabtu, tiba-tiba order hari Jumaat petang. Nak kena siang semua. Memang kita dah standby. Dah biasa lah, kata dah ready. Sebab pelanggan dia akan fikir duit-duit dia, ikan-ikan kita, kalau dia tak nak ambil dengan kita, dia pergi pasar esok pagi. So benda-benda ni kita pernah terlepas. Jadi kita dah belajar lah sesuatu kan. Okey, Cik Mazli, Abang sudah sangat tertarik dengan cerita Cik Mazli. Boleh tak kita tengok kawasan Cik Mazli ternak ikan? Okey, insyaAllah. Jom. Jom Cik Mazli. Abang Su nak tengok. So Cik Mazli ni yang umur sebulan? Ini umur sebulan lebih lah. Dia saiz 4 hingga 5 inci. So ikan ni ada permintaan, sebab tu kami letak dekat luar. Nak senang lah nak bawa. Lepas ni hari ni ada order, so kita letakkan dekat luar, senang nak habis lah untuk dijual. Asalnya dekat kolam-kolam yang belakang-belakang ni lah. Jadi yang ni memang untuk jual benih lah? Betul, ini ada permintaan orang yang nak jual, yang nak beli benih. Ambil benih memang umur sebulan? Kita untuk peternak baru, kita selalu minta dia ambil benih yang 5 inci ke atas. Saiz 5 inci ke atas, sebab dia punya kadar kematian dah rendah lah. Dia lagi tahan lah. Kena sikit jaga dia. Banyak. Dia biasalah Abang Su, mula-mula orang nak ternak ikan, tengah semangat ni. Semangat, sekali ikan mati kan. Rasa down tu. Aku rasa nak mati dah. Betul, sebab sekali mati bukan sikit, banyak ni. Walaupun mati 2-3 ekor, dia rasa down sangat. Itu yang kita tak nak bagi orang lemah semangat. Tu yang kita Cik Mazli suggest ambil yang ni untuk permulaan lah. Bila dah bela ternak, dah dapat rentak yang sesuai di tempat sendiri, barulah kita bermula dengan ikan lebih banyak dan lebih kecil lah.
So tak boleh terus ambil benih kecil, tak boleh, jangan. Kita tak tahu tempat kita tu macam mana. Betul, risiko tu tinggi lah. Jangan, okay, walaupun duit banyak jangan. Nak bagi biar bagi kita je duit. Oh, yang ni kolam induk betina? Kolam induk betina. Antara berat saiz 1 kilo hingga 3 kilo seekor. Umur dia antara 18 bulan, kira setahun ke atas lah, sesuai untuk induk. So, dia berapa lama boleh jadi induk? 18 bulan ke atas, ataupun berat ikan yang biasa kami guna 1 kilo ke atas lah. 1 kilo ke atas dah boleh jadi induk? Dah boleh jadi induk, dia dah boleh menghasilkan telur. Oh, dan berapa lama tempoh dia boleh hasilkan telur? Dia boleh hasilkan telur selepas 18 bulan, tapi bila waktu kita boleh keluarkan telur selepas kita buat suntikan hormon dekat ikan tu. So lepas 10 hingga 12 jam kita boleh keluarkan telur betina lah. Betina dan jantan kita kena asingkan. Tapi seminggu sebelum buat pembenihan, sebelum kita injek induk betina tu, kena sekalikan lah. Sekalikan dulu jantan dengan betina. Orang kata biar dia bercinta dia. Dia lebih mengenali lah siapa pasangan dia. Nanti kahwin paksa tak jadi pula kan. Betul. Cik Mazli, macam mana nak tahu beza jantan betina ni? Kalau orang dulu dia macam Piramli lah. Masukkan dalam baldi, mana yang jantan tu kejar betina. Tapi insyaAllah kita cuba. Dia bila angkat ikan tu, nampak dia punya kemaluan dia tu, dia jantan dia macam terkeluar sikit lah. Macam lelaki punya, dia terkeluar sikit. Perempuan punya dia macam ke dalam tu. Nampak fizikal tu ketara. Tapi kalau yang jantan punya bukan dia bermisai ke? Betina punya bermisai ke tak? Betina pun bermisai. Betina pun bermisai. So nak bezakan memang tengok dia punya. Memang tengok dia punya alat tu lah. kemaluan dia lah. Faham. Cik Mazli, yang belah sana tu kolam apa? Itu patin. Patin. Jom kita tengok ikan patin pula. Okay, Cik Mazli, ikan patin ni biasa memang jual untuk daging ke ataupun jual benih juga? Okey, kami jual benih juga. Tapi benih kami asuh di tempat lain lah, bawa ke sini. Dekat sini kita buat keli saja. So patin ni dia punya tempoh untuk besar dalam 5 hingga 6 bulan. 5 hingga 6 bulan. Patin ni dia sensitif sikit. Dia emo sikit lah. Kadang kita ketuk dia macam terkejut, bunyi horn ke, dia akan terkejut dan langgar dinding, dia boleh mati. Sebab tu kalau kita tengok ladang patin, dia letak logo di larangan macam kat hospital tu. Dia ikan ikut melatah lah. Dia sensitif lah. Dia emosi sikit. Ikan patin ni kalau paling susah memang kena air sungai lah. Betul, air sungai mengalir. Air sungai yang mengalir. Macam jenuh nak cari kat sini. Itulah, kat sini tak ada. So siapa yang nak belajar ternak ikan patin dekat kawasan kami ni, memang ternak paling mencabar lah. So pergi tempat-tempat lain dah boleh bela dengan baik lah. Dah boleh bela dengan senang sikit lah. Betul, kat sini yang berisiko tinggi. Sebelah sana ikan puyuh. Ikan puyuh. Kita tengok ikan puyuh pula. Ikan puyuh. Jom. Okay, Cik Mazli, inilah kolam ikan puyuh. Kenapa dia ada hijau-hijau ni? Plankton ni kira ikan puyuh ni keluarkan cecair daripada badan dia. Dia akan hasilkan lumut-lumut ni lah. Plankton baik ni. Nanti bila dia tak cukup makanan, dia akan makan plankton. Dia boleh makan balik plankton ni. Dia menghasilkan makanan sendiri. Okey, puyuh ni ikan yang bersisik. Biasa fizikal dia betina lagi besar daripada jantan. So kawasan kami luar bandar agak banyak permintaan lah. Kedai-kedai eksotik kan banyak kawasan sungai besar ni, kawasan ni, so banyak permintaan. So ada juga orang beli macam 7 ekor tu nak letak dalam rumah. Katanya jangan bagi hantu masuk lah. Betul, saya pernah dengar juga tu. Tu ada juga ramai beli yang macam tu. Puyuh pun antara ikan yang senang diternak. Dia lagi senang daripada ikan keli. Kalau kita biar seminggu pun tak bagi makan, dia masih boleh survive lah. Sebab dia boleh makan lumut plankton ni tadi kan. So salah satu permintaan paling banyak di tempat kami lah. Average pun 400-500 kilo juga sebulan. Untuk ikan puyuh saja. Sekejap. Cik Mazli ada kursus? Ada kursus ternakan. Cik Mazli ada buat kursus ternakan? Kami ada buat kursus ternakan dah sesi ke-25 dah. Sesi ke-25? Sesi ke-25 ada untuk awam, ada untuk jabatan kerajaan, macam peladang ke Aida Barat Laut, sekolah-sekolah tahfiz, penjara pun kami pernah buat. Khusus dekat penjara? Orang penjara tu datang sini. Dengan Oja, dengan Bas, Jovana, sekolah tahfiz. So Cik Mazli, kalau nak join kursus ni macam mana? Okey, boleh WhatsApp saya. Nanti saya share nombor telefon untuk register kursus. Bulan depan 19 hari bulan 8 2023 untuk kursus untuk awam.
So terhad antara 25 ke 30 orang sahaja. 25 ke 30 orang saja. Yuran kursus berapa? Yuran kursus 200 saja. RM200 saja. Kita bagi makan minum sampai letih. Sedap-sedap, apa-apa soalan berkaitan kita boleh buat. So kursus ni fokusnya lebih perkongsian pengalaman. Dia bukan on paper sangat. Kita terus kursus di 32 biji kolam, maknanya di kolam ternakan, maknanya lebih mudah faham dan mudahlah kita buat balik kan, sebab dia praktikal terus. Kira belajar praktikal, tak ada belajar teori saja. Tak ada teori. Lebih perkongsian pengalaman, dan perkongsian pengalaman tu yang sangat penting lah. Betul. Sebab kami pernah bela ikan, ratus ribu ikan mati sebab tak ada ilmu. Kira kalau dah join kursus ni pun, peserta mesti boleh contact Cik Mazli kalau ada masalah ke. Kita ada backup WhatsApp group untuk apa-apa soalan berkaitan ikan. Kita pergi kolam yang seterusnya. Kita pergi kolam talapia. Talapia. Talapia ni ikan paling gede lah, paling manja. Oh, ya ke? Okay, Cik Mazli, ni kolam ikan talapia. Ikan talapia. Yang ni berbeza dengan yang kolam berbeza. Sebab talapia perlukan oksigen 24 jam sehari. Kalau api elektrik mati ke dalam 4-5 jam, ikan ni dia tergantung-gantung. Orang kata nyawa-nyawa ikan lah. Talapia ni sangat perlukan oksigen. So apa yang kita buat dekat sini, kita panggil ni sistem ras lah. Sistem ras, kita ambil air yang sama ni, kita akan masuk filter, kita DIY sampai turun bawah. So dia ada dua sebab lah. Satu, boleh cunci air. Lagi satu, air yang terjun ke dasar air ni boleh hasilkan oksigen untuk dasar air. Kira dia boleh hasilkan oksigen untuk bawah air lah, untuk bagi ikan talapia ni. So talapia pun sama macam puyuh, ikan dia bersisik. Ikan bersisik, harvest dia 5-6 bulan. Jantan boleh betina lagi besar daripada jantan. So ada benda unik dekat talapia ni. Dia jantan betina. Kalau banyak sangat induk jantan, dia boleh jadi betina ikan tu. Dari jantan tukar jadi betina. Dia itu yang panggil hybrid monosex kan. Dia boleh tukar dia jantina. Dia boleh keluarkan bila kawan-kawan dia banyak jantan, dia akan boleh jadi betina. Itu kelebihan lah. Keunikan ikan talapia ni. Dan ini benda-benda ni kami buat aquaponik. Ni sebelum ni tanam so to take one time lah, kita guna sistem air ni untuk buat hidroponik ni. Tapi kenapa dah tak ada, sebab kawasan kami lah ada pemangsa monyet. Monyet ni dia memang nakal lah, memang dia petik lah. lah. Akan kacau lah kita punya alat-alat ni. Betul. Okay, Cik Mazli dah tengok kolam bercanvas. Saya nak tengok yang kolam bersimen pula. Okey, boleh. Jom. Jom. Okay, Cik Mazli, inilah kolam ikan bersimen. Kolam simen. Kolam simen. Dia apa beza simen dengan canvas ni? Okey, kolam simen antara salah satu orang buat sebab dia lebih kepada medium to long term lah, untuk jangka masa lama, 5 hingga 10 ke 15 tahun. So bila buat kolam simen, dia ada sistem dia lah. Sistem yang pertama, kena ada saluran air keluar masuk. Overflow dia panggil lah. Tu ada overflow, dia keluar masuk lah. Bila air tu lebih sangat, macam hujan masuk berterusan, dia akan keluar dengan sendirinya. Dia sistem elbow tu. Susah nak terang sistem elbow tu, tapi nampak lah kan sistem boleh nampak sistem. Dia boleh keluar. Kita kena ada protection, net bunga ni. Net bunga hitam ni. Biasa kami guna 70% halang cahaya masuk ke dalam kolam. So cahaya kena masuk dalam kolam simen supaya air dalam kolam simen tu tak berbau. Tapi tak boleh terlampau banyak cahaya sangat. Terlampau banyak cahaya sangat tak boleh. Nanti dia akan panaskan air. Kalau panas air, nanti ikan tak sesuai lah. Ikan boleh stres lah. Ikan boleh stres. Banyak bahasa ikan ni. Ikan stres, ikan lemas. Sebenarnya dengan ikan lemas. Ikan lemas? Ikan lemas boleh lemas? Sebab kalau ada makanan yang berminyak, macam ada setengah peternak, dia akan bagi usus ayam berminyak. Dia akan halang lapisan air ni ke atas. Jadi oksigen tak banyak masuk dalam air. Faham. Yang tu pun ada. So yang untuk simen ni lebih kepada kalau orang nak long term lah. Long term lah. Maknanya mula-mula tadi ternak ikan dalam kolam canvas. Bila dah faham cara bela di tempat sendiri tadi, barulah boleh bermula dengan tempat simen lah. Simen ni perbendan lah. Maknanya tak boleh kalir, tak boleh ni. Betul, memang dah kena kekal cari yang sini tempat lah. yang betul-betul sesuai, baru boleh buat simen. Ni ada berapa banyak kolam simen yang Cik Mazli ada? Dekat sini kolam simen kami ada 16. Dalam kawasan ni kita boleh letak ikan sebanyak 150,000 ikan. 150,000 ikan. Besar kolam ni antara 18 hingga 20 kaki, 20 hingga 20 kaki. Boleh muat satu-satu kolam tu 10,000 ekor. Sehingga ikan boleh harvest. So ni modal berapa Cik Mazli untuk semua ni? Modal kami kolam yang belah sana dalam 16,000 lebih, termasuk upah
siapkan. Tapi kita dah sekarang ni kita buat bumbung ni, bumbung yang ada net bunga ni. So belah sana dalam 16, belah sini 18, dah 20 apa? 30 lebih kan. 30 lebih. 30 lebih untuk 32,000 lebih untuk kolam simen saja. Untuk kolam simen saja 32,000 lebih. Belum termasuk bumbung ni lah. Bumbung ni kami baru buat. Kos dalam 8,000 lah untuk 7 kolam. Tapi Cik Mazli, kalau ada orang nak start menternak ikan ni, modal dia boleh keras juga. So macam mana untuk permulaan ni? Okey, bagus soalan tu. Kita ada sediakan package permulaan ternak. Ada package. Package permulaan ternak ni kita ada sediakan kolam canvas yang material dia sesuai untuk ternak ikan berduri. Dia punya frame tu besi, rangka dia tu besi. Jangan salah pilih kolam ni sebab ada kolam yang orang mandi tu dia pakai tebal 0.2 mm itu tak sesuai belikan. Nanti belikan berduri dia berlubang. So package tu termasuk 3,000 ekor anak ikan keli saiz 5 inci. Saiz untuk peternak baru untuk memudahkan perniagaan. Termasuk 6 beg makanan ikan. Satu beg tu 20 kilo, total dalam 120 kilo. Cukup untuk ikan tu saiz matang mencecah 6 ekor sekilo. Makanan yang kami bagi itu. Maksud Cik Mazli ada package daripada kolam, anak ikan, dedak semua ada. Itu berapa package harga dia? Okey, harga bermula 2,775 saja. Dah boleh ternak. Dah boleh ternak. Ada dapat satu set lengkap. Betul. Kira apa yang peternak baru kena sediakan tapak lah. Tapak. Okey, seluruh semenanjung Malaysia kita boleh hantar. Jangan risau. Sabah Sarawak, kolam canvas kita boleh hantar. Ikan benih memang tak boleh hantar. Yelah jauh. Takut mati kan. Menarik ni. Boleh Abang Su kalau berminat nak beli ikan, boleh contact Cik Mazli. So jadi maksudnya kalau peternak baru nak mula, boleh bermula dengan kolam canvas dengan package Cik Mazli tadi. Bermula dengan kolam canvas, try lah harvest 2-3 kali. Bila dah mahir, boleh cuba banyakkan kolam canvas ataupun tukar kepada kolam Kira waktu tu dah yakin, boleh tukar ke kolam simen. Tapi kalau ada dia punya tempat tu kolam yang sesuai untuk ternak ikan, air yang sesuai, kata tiba-tiba belakang rumah dia ada sungai yang air sesuai, terus bela ikan dalam kolam tanah. Sebab sini tak sesuai. Jadi siapa yang ada sesuai boleh terus. Yang ni nak jual benih ke ataupun nak besarkan untuk jual ni daging? Kami ada step lah. Mula-mula jual benih. Kalau tak boleh jual benih, kita jual ikan matang lah. Ikan matang 4-5-6 ekor sekilo. Kalau lah tak boleh jual juga ikan matang tu, kami ada buat produk. Buat produk frozen. Ada end product juga? Ada. Kita ada solution kalau ikan tak boleh dipasarkan. Kita ada jual keli crispy, keli frozen, keli berempah, keli kunyit tu tapi frozen semua. Tapi buat masa ni kami tak ke arah tu dah. Sebab apa 5 inci ni pun permintaan tak cukup. Sehingga kan keli yang dewasa ni kita ambil dekat peserta-peserta khusus. Kita minta tolong dekat sebab permintaan terlampau tinggi. Permintaan tinggi sangat. Ya Cik Mazli, lupa pula Abang Su nak tanya. Untuk ni ternakan ikan ni berapa kali bagi makan sehari? Okey, sehari 2 kali makan. Kami ambil kami guna cara 2 kali sehari makan, pagi dan petang. Jarak antara pagi dan petang 8 jam. 8 jam. Okey, biasa kami bagi anggaran dia 1,000 ekor, berat makanan 400 gram. 400 gram untuk 1,000 ekor ikan. Kalau 10,000 sekali makan 4 kilo lah berat makanan. Berat makanan tu termasuklah pellet, macam makanan tambahan. Ada makanan tambahan. Maksud tak bagi pellet sajalah. Bukan, untuk sekarang market ikan tinggi. Harga ikan pasaran tinggi sebab kebanyakan orang kata harga makanan tu tinggi. Harga pellet jadi ikan naik. Untuk peternak dari bawah ni, peternak kami bawahan ni, untuk elakkan kita punya profit tak banyak, kita kena cari makanan tambahan. So kami adalah makanan tambahan yang boleh kurangkan modal lah. Kos makanan tu kami kurang. Tapi market stay jual harga market. So kita lebih banyak profit lah berbanding guna pellet 100%. 100%. Faham. Okay Cik Mazli, sangat menarik. Banyak perkongsian. Agak panjang sikit lah. Tak apa. Abang Su suka. Banyak ilmu Abang Su belajar hari ni. Dia banyak lagi nak cerita ni. Banyak lagi nak cerita. Tak apa, kalau nak cerita banyak lagi, yang lain kena datang kursus lah. Betul tak? Kena datang kursus. Datang kursus dengar sendiri pengalaman cerita Cik Mazli. Baru dapat semua ilmu tu. Masa datang kursus kami siap masak ikan keli yang kami bela dengan kasih sayang ni. Dan makanan memang tak tamak lah. Tak ada masalah. Memang makan sampai memang kembung perut lah. Untuk peserta kursus, kalau datang bawa kawan yang tak ada masuk kursus, tak kena yuran. Tapi kawan yang datang tu kita bagi makan, kita bagi minum. Best tak? Best. Kursus Cik Mazli. Kami ikhlas lah. Kalau bawa anak bini, yang masuk kursus bayar yuran. Kalau anak bini kita ada tempat rehat, berekon. Boleh tunggu kat situ. PS5 lagi dalam tu. Siap ada PS5. Ada. Okay Cik Mazli, jom kita kembali ke bangku ladang kita. Okay, kita sambung sembang dekat sana. Alright.
Okey Cik Mazli. Terima kasih dah bawa Abang Su tengok kawasan kolam. Dia agak mencabar sikitlah nak lalu-lalu kawasan kan. Betul, tapi banyak kolam ikan pun banyak. Kawasan kampung. Dia agak sunyi sikit kan. Tapi tak apa. Sunyi lah bagus. Memang sesuai lah untuk ternakan ikan. Okey, so Cik Mazli macam biasalah Abang Su punya soalan terakhir. Okey Abang Su. Cabaran sepanjang Cik Mazli menternak ni. Okey, cabaran ya. Cabaran ternak ikan air tawar di kawasan kami ni. Cabarannya antaranya ialah market lah, market. Market, kenapa saya kata market kawasan sini agak susah berbanding market tempat lain, sebab dia orang tahu kalau kita bela ikan dekat kawasan sini, faktor rasa ikan tu kadang-kadang tak sedap. Ikan tu tak sedap? Ikan tak sedap. Sebab apa tu? Sebab air tu. Oh, sebab air. So ada beza. Contoh macam ikan patin sungai besar tempat kami ni dengan patin sungai Pahang. Walau sini harga ikan patin RM5.20 je hari ni. Dekat Pahang tu harga RM22. Harga kawalan lagi. So agak berbeza. So biasa pelanggan dia akan tanya, patin ni, ikan ni dari mana? Dari kawasan kami, dia jarang nak belilah. Dulu bermula dengan ternak ikan, ratus ribu ikan mati. Sebab ikan mati sebab tak ada ilmu. Antara sebab ikan matinya, kami ambil air hujan yang melalui zinc masuk dalam kolam. Nampak macam air free kan? Maksud sebenarnya air tu bila kena zinc, dia ada bahan yang tak sesuai untuk ikan dekat zinc tu. So ikan mati. So Cik Mazli, Abang Su nak tanya. Cik Mazli dah hadap banyak masalah cabaran ni, buat tu tak jadi, ikan mati ratus ribu. Tapi tak pernah ke rasa nak give up? Memang apa-apa bisnes pun, peternakan ni betul tak? Sebab dia melibatkan nyawa. Bila mula-mula tu mati, jangan down lah. Sebab kita dah cakap benda ni akan mati. Betul, siapa-siapa yang masuk kursus kami ni, kami tak cakap ikan tu hidup semua. Kita kata dia akan mati, tapi tak mati semualah. Kita boleh kawal lagi lah apa kadar kematian tu. Okay, so Cik Mazli, ada tak apa-apa kata semangat ke contoh dekat orang luar sana yang mungkin nak ternak ikan juga? Macam mana tu Cik Mazli? Okay, pada yang belum mula ternak langsung, pergi dengar mana-mana orang ternak tu, nampak ceritanya macam-macam lah. Ada yang baik, ada tak baik. Saya cadangkan elok ternak je terus. Ternak je dulu? Elok bermula. Sebab ikan ni kena belajar daripada pengalaman. Dia bukan on paper sangat. Orang-orang yang belajar bahagian aquaculture, aquaculture ni pun bahagian pembenihan apa, dia on paper, dia cara ternak ikan dulu dengan cara ternak ikan sekarang dia lain bezanya. Dulu orang ternak ikan, kata orang 10 tahun lepas, ikan dulu kata orang dia besar je semua, sama saiz semua. Masuk 3 bulan, lepas 3 bulan harvest, nampaklah hasil. Ikan sekarang tak boleh. Kalau masuk aja hari ni 3 bulan lagi kita keringkan, kalau masuk 5,000, yang ada tu 15-16 ekor je. Sebab ikan sekarang dia jenis makan kawan je. Oh, jenis makan kawan. Dia makan member lah. Dia makan member. Teknologi ternak sini dia seiring serupa macam ayam. Dulu ayam 3 bulan sekali, sekarang 28-40 hari dah habis. Dia macam padi, dulu setahun sekali, sekarang 5 kali 2 tahun dah. So teknologi tu terikut juga dekat ikan. Ikan keli sekarang 40-50 hari dah boleh habis. Lepas tu lagi satu, kalau ikan mati jangan down lah. Allah, ikan mati down aku pun rasa nak mati. Belajar dari kesilapan. Belajar dari kesilapan. Okey. Okey, Cik Mazli, terima kasih. Terima kasih sebab banyak berkongsi bercerita dengan Abang Su yang sangat menarik hari kita ni. sikit-sikit je insya-Allah. Okey, macam biasa Cik Mazli dari pihak saya. Betul ni. Adakan mi goto. Mi goto, naik throwback. Betul. Ni baik untuk untuk ayam saya ni. Untuk ayam. Cuma untuk ternakan ikan, saya tak pasti yang ni boleh guna ke tak. Tapi kalau macam Cik Mazli ada pengalaman, ada guna ke EM dalam ternakan ikan? EM ada digunakan untuk menetralkan air, membunuh sel-sel bakteria jahat dalam air. Tapi nampak macam dia punya dos dia punya apa, benda yang ada dalam ni, rasanya boleh cubalah untuk ikan. Oh, boleh Cik Mazli nak try? Boleh Cik Mazli try dekat ternakan ikan. Nanti boleh bagi feedback dengan Abang Su hasil dia. Okay, insyaAllah boleh. Okay. Okay, alright Cik Mazli. Okay. Okay, penutup. Okay Cik Mazli, terima kasih lagi sekali Abang Su ucapkan. Okay guys, itu saja untuk episod minggu ini. Kita jumpa lagi untuk episod akan datang. Jangan lupa share, like, comment and subscribe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye. Boleh tak?